Okey, so cikgu sambunglah ya. Siapa yang masuk lambat yang cikgu tak add tu, tengok rakaman lah deh cikgu sebab ni dah makan banyak masa dah ni. Okey, so malam ni kita sambung dengan tajuk last dalam bab ni. Okey, Aliabat nampak tak slide cikgu? Sekejap cikgu. Tak ada lagi cikgu. Tak ada lagi cikgu. Ada dah cikgu. Okey. So cikgu harap bila Aliabat nampak tu, insya-Allah dah pelajaran pun nampak. Okey, so cikgu akan pergi laju-laju sikitlah sebab dah makan banyak masa ni. Okey, malam ni kita sambung sikit yang iaitu mikroorganisma sebagai simbion. Simbion ni maksudnya simbiosis lah. Okey, simbiosis. Jadi simbion ni apa? Simbion ni ialah organisma yang mempunyai hubungan. Okey. Kita kat BFF kita lah. Kita ada hubungan yang sangat rapat. So kita panggil simbion. Okey, jadi organisma yang mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan terdapat dua jenis simbion iaitu ektosimbion dan endosimbion. So kalau ekto ni dia rapat cuma dia duduk di luar. Dia duduk di luar badan perumah. So ektosimbion ni hidup di luar badan perumah. Jadi mana ni contoh dia? Ni apa dia ni? Ini ialah kulat yang hidup di sekeliling akar tumbuhan iaitu ektomikoriza. Jadi tadi cikgu Google lah sebab tak ada dalam silibus sebelum ni. Kiranya awak belajar, cikgu pun belajar juga. Okey, jadi ektomikoriza ni yang duduk di luar tumbuhan. Jadi dia baik, dia bukan jahat, dia baik sebab dia bagi kan bahan-bahan yang diperlukan oleh pokok tu. Nanti akar pokok akan serap. Jadi dia ni tak buat jahat, dia baik. Jadi dia cuma duduk di luar. Okey, ektosimbion. Okey, mana hidup di dalam sel perumah. Contoh protozoa namanya Trichonympha yang hidup di dalam salur alimentari anai-anai. Ini rupa protozoa, nama dia Trichonympha yang hidup di dalam salur alimentari anai-anai. Okey, so cikgu ada maklumat sikit lah tentang anai-anai ni. Sekejap. Problem pula dah slide cikgu ni. Problem pula dah. Sekejap Sekejap. So awak bacalah sementara awak menanti slide cikgu ni dia tengah running. Awak tengok dulu muka surat 162 deh. Sekejap Biasalah. Slide cikgu. Aliabat, nampak tak slide cikgu? Nampak cikgu.
Nampak cikgu. Nampak? Okey, so nampak cikgu sambung Okey, jadi inilah rupa protozoa tu. Yang warna kelabu ni. Okey, ni rupa protozoa tu, nama dia Trichonympha. Jadi dia hidup dalam anai-anai. Okey, sekarang kita nak tengok apa fungsi dia. Dia jahat ke? Okey. Jadi protozoa tu berflagellum. Sebab apa cikgu kita panggil protozoa berflagellum? Sebab kalau nampak tadi dia macam ada ekor. Okey, dia macam ada ekor. So protozoa tu jenis berflagellum. Nama dia Trichonympha. Dia hidup di dalam usus anai-anai. Okey, salur alimentary tu maksudnya dia hidup dalam usus anai-anai. Kenapa? Sebab dia ni menghasilkan enzim selulis. Protozoa tu yang menghasilkan enzim selulis untuk mencernakan selulosa yang terdapat di dalam kayu yang dimakan oleh anai-anai. So cikgu nak ulang sekali lagi, anai-anai ni dia tak boleh nak cerna selulosa yang ada pada pokok, yang ada pada buku. Kan anai-anai ke dia makan anai-anai ke dia makan dinding kan, dinding kayu rumah kita yang diperbuat daripada pokok. Anai-anai makan buku yang diperbuat daripada pokok. Jadi anai-anai ni dia tak boleh nak cerna selulosa daripada kayu tu. Dia tak boleh cerna selulosa daripada buku yang diperbuat daripada pokok. Jadi caranya ialah protozoa yang hidup dalam usus anai-anai tu dialah yang menghasilkan enzim selulis untuk mencernakan selulosa yang terdapat dalam kayu, buku yang dimakan oleh anai-anai menjadi gula ringkas. So gula ringkas ialah glukosa. Jadi bukan anai-anai tu yang cerna. Sebaliknya protozoa tu yang tolong rembes enzim dan enzim tu cerna selulosa. Dan gula ringkas ini digunakan oleh protozoa dan bakinya digunakan oleh anak-anak. So nampak tak dia duduk dalam badan anak-anak dan dia ni bantu anak-anak. Dia beri apa? Dia beri gula ringkas, glukosa. Protozoa ini tidak dapat dalam persekitaran lain melainkan usus anak-anak sahaja. Jadi protozoa nama dia Trichonympha, dia hanya boleh duduk dalam usus anak-anak saja. Dia tak boleh dalam badan manusia ke, dalam badan lembu ke, tak boleh. Dia cuma boleh duduk dalam usus anak-anak. Okey, jelas So kita panggil dia ektosimbion kan? Ektosimbion maknanya dia duduk di luar badan perumah. Okey, hari ni kita nak pergi topik last. Okey, topik last dalam tajuk bab ni lah. Okey, iaitu kita tengok patogen dan vektor. So cikgu nak ingatkanlah tajuk ni cikgu rasa macam boleh keluar dalam SPM 2021 deh. Okey, so kita baca dulu. Semasa di tingkatan 2, okey, anda telah mempelajari patogen. Patogen menyebabkan penyakit berjangkit. Okay, jadi patogen ni jahat lah. Awak ingat gitu, patogen ni jahat sebab dia boleh menyebabkan penyakit berjangkit. Jangkitan oleh patogen berlaku apabila patogen seperti virus, bakteria atau mikroorganisma masuk ke dalam badan serta mula membahagi dan membiak. Okay, jadi jangkitan oleh patogen ni berlaku bila dia masuk dalam badan kita, dia membahagi, dia jadi banyak dan dia memusnahkan kita. Penyakit yang disebabkan oleh patogen akan berlaku apabila sel-sel di dalam badan rosak. Hal ini terjadi kerana jangkitan dan simptom-simptom penyakit mula ditunjukkan oleh seseorang yang dijangkiti. Okey, jadi maknanya bila dia dah keluar jangkitan tu, tanda-tanda dia tu, dia dah, orang kata apa, dah bermula dah. Pembiakan dia sudah banyak. Okey, jadi dia kata sini patogen ni apa? Patogen ni ialah organisma yang menyebabkan penyakit. So cikgu kata dia jahat. Apa jahat? Dia kalau masuk, dia akan menyebabkan penyakit. Tak kisahlah virus ke, bakteria ke, protozoa ke, kulat ke, yang menyebabkan penyakit kita panggil patogen. Penyakit patogen. Ingat macam tu.
Okey, kita tengok sikit dia kata apa tentang inovasi Malaysia ni. Nyamuk yang disuntik dengan bakteria Wolbachia merupakan inovasi dalam menangani peningkatan kes denggi di Malaysia. Awak pun tahu kan, selain pada penyakit serangan jantung, selain pada kanser, denggi ni pun antara pembunuh juga yang tertinggi di Malaysia. Bakteria Wolbachia disuntik ke dalam nyamuk Aedes aegypti untuk merencatkan pertumbuhan virus denggi di dalam nyamuk dan seterusnya menghalang penyebaran virus denggi. Naknya awak kena berbanggalah dengan saintis Malaysia. Dia sudah pun dah buat penyelidikan, dia dah jumpa dah cara nak elok, iaitu dia ambil bakteria suntik dalam suntik dalam nyamuk Aedes Aedes aegypti itu yang menyebabkan demam denggi. Jadi bila dia suntik bakteria tu makan virus-virus denggi. Jadi dapat menghalang penyebaran denggi. Okey. Jadi ada beberapa tugasan untuk awak yang ni cikgu jadikan sebagai tugasan dalam cuti. Tugasan dalam cuti. Cikgu kata dah tadi dalam cuti ni cikgu tak buat kelas dah. Cikgu bagi tugasan untuk awak buat seminggu. Cikgu nak kutip nanti buka sekolah lah. Okey, so apa awak nak buat? Dia kata jalankan aktiviti cikgu nak individu. Okey, kumpulkan maklumat tentang penyakit yang disebabkan oleh patogen. Kalau awak tengok sini, teruklah awak kalau seorang individu nak buat 4. Tak, cikgu akan hantar senarai nama lepas kelas. Seorang pelajar buat 1 je. Contoh kata human papilloma virus. Human papilloma virus. Cikgu tak nak pelajar yang pertama yang cikgu senarai atas tu, dia akan ambil virus-virus ni. Benda-benda ni. Yang terusnya tu kalau dapat tajuk virus, cari virus lain. Sebab awak lo ni kalau SPM, dia tak ambil yang biasa dalam buku teks dah. Dia nak pengetahuan luar. So, nanti cikgu akan berikan, dah ada senarai nama dengan tugasan. Jadi pelajar hanya buat 1 tugas saja, iaitu kalau Alia Batrisha ambil virus, Adah Nadia akan ambil bakteria. Seterusnya Alia Nabiha akan ambil protozoa. So 1 pelajar 1 tajuk sahaja dah. Okey, awak nak buat apa? Awak kena bina 1 poster tentang penyakit-penyakit tersebut mengikut kreativiti anda. Cikgu bukan nak pamphlet cikgu tak si pamphlet, cikgu nak poster. Pamerkan poster anda di dalam kelas. Aktiviti jelajah pembelajaran. Cikgu nak bila buka nanti, cikgu akan kutip. Hari pertama buka sekolah. So, poster macam mana? Poster macam ni. Atas 1 kertas lukisan. Cikgu nak guna kertas lukisan. Buat macam ni je. Itu je. Bebas, ikut awak. Awak nak buat macam mana. Kalau awak ada printer, awak print gambar banyak-banyak, nak tulis ke, nak buat macam mana, nak tampal ke, buatlah macam mana tapi atas kertas lukisan. Tahu ke? Bukan kertas A4 kertas lukisan. Okey, buat poster macam ni. Okey, jadi cikgu nak nanti cikgu. Kertas lukisan kak? Yang mana putih tu? Ke awak rasa kecil sangat? Kalau kertas kau nak kertas manila card. Ginilah cikgu bagi Kertas kebebasan lah. lukisan. Kertas lukisan lah kalau kertas manila card, cikgu takut macam ni. Lagi besar, lagi banyak awak nak kena tulis. Awak pun pening. Baik cikgu kata kertas lukisan, jimat sikit. Okay, kertas lukisan putih tu. Okay, so atas kertas lukisan tu nak... Kertas lukisan hot size yo besar sikit kau pada besar sikit. A4. Buku. Buku lukisan tu. Buku lukisan. Maksudnya ya, hak seni je. Hak seni. Tak payah kita manila card. Okay. So atas tu awak kena letakkan nama penyakit,
Katakan contoh awak ambil virus. Pilihlah virus apa yang menyebabkan penyakit apa. Okey, penyebab dia. Adakah daripada air kotor ke apa semua. Bagaimana penularan dia, simptom dia, cara mengatasi atau rawatan dan langkah penjagaan. Okey, katakan penyakit awak tu awak dah Google. Cikgu tak ada lah langkah penjagaan, kena fikirkan. Dia lah ni dia nak awak kreativiti tu. Okey, boleh deh? Jadi gunalah nak print gambar ke, nak buat macam mana, dia kata dah kreativiti. Jadi cikgu akan pilih satu kelas, cikgu akan ambil 3 yang terbaik. Okey, satu kelas 3 yang terbaik. Okey? Tanya selepas ni PM cikgu. Okey, seterusnya. Okey, kita pergi kepada beberapa contoh soalan Okey, Raja satu dikenali sebagai influenza A. Okey, ini dikenali sebagai influenza A. Influenza A merupakan penyakit disebabkan oleh jangkitan virus yang menyerang sistem respirasi manusia. Sebab itulah awak tengok dia ni bersin. Okey, dia bersin. Terangkan cara penyakit tersebut disebarkan. Ni cikgu ambil soalan Terengganu. Okey. So, apa kaedah? Dia sebab dia penyebaran. Jadi kita kena fikir dulu. Apa kaedah penyebaran dia? Datang daripada A. So, tersebar melalui udara. Sebab tu kalau seorang batuk, seorang bersin, duduk sekejap hak tu pun bersin, hak ni pun batuk. Dia macam sesama. Influenza A ni dia sesama deh. Okey, jadi dia tersebar melalui udara. Melalui titisan air. Awak bila awak batuk, keluar air liur tu. Awak bersin, keluar air liur. Okey, sebab itulah bila bersin ke batuk, tutup mulut. Sebab dia tersebar melalui titisan air. Kenapa? Kenapa tu kena cerita tentang proses. Okey, apabila individu dijangkiti bersin atau batuk, titisan air ini akan tersebar ke udara. Okey, bila batuk tu dia tersebar ke udara. Udara akan menyedut pula udara yang mengandungi virus itu. So ingat tak semalam, bukan semalam lah, 2 malam lepas cikgu ada cakap virus ni kalau duduk luar dia tak hidup. Okey, tapi bila masuk je dalam badan kita, dia dah hidup dah. Dia boleh membiak dah. Okey, jadi awak pun sedutlah udara yang ada virus tadi. Virus itu akan memasuki salur pernafasan dan menjangkiti sistem respirasi. Dia masuk je dalam badan, dia dah boleh dah membiak, dia boleh masuk dalam salur pernafasan awak, dia menjangkiti sistem respirasi. Bukan itu sahaja, individu juga akan dijangkiti melalui sentuhan objek. Bila awak batuk, awak bersin, titisan air tu jatuh atas meja. Meja dalam kelas. Awak pun pergi berbual dengan saing awak, pak tangan atas benda tu, gosok hidung pula. Jadi individu akan dijangkiti sekiranya melalui sentuhan objek yang telah dijangkiti virus. Maknanya awak dah pegang dah permukaan yang orang tu batuk, bersin, air dia jatuh atas meja. Air dia jatuh atas tangga. Air dia jatuh atas pemegang tangga. Awak pun pegang. Jadi kesan akibat dia, individu yang dijangkiti akan menunjukkan simptom-simptom selepas beberapa hari dijangkiti. Jelas sebab tu cik kata tadi kalau ada 2-3 orang yang sesama, duduk dalam 2-3 hari, tu pun sesama, hak ni sesama, hak ni sesama. Dia dah berjangkit dah. Okey, so ini ialah influenza A. Okey, seterusnya. Raja 16 menunjukkan maklumat tentang langkah-langkah melindungi diri daripada jangkitan virus COVID-19. Ini pun soalan Terengganu juga. Okey, antara berikut, yang manakah kaedah penyebaran bagi virus COVID? Dia tanya kaedah penyebaran. Cikgu rasa yang ni awak dapat jawab lah sebab awak memang dah sokmo-sokmo dah, okey? Okey, so jawapan dia apa? Jawapan dia A. Kenapa A? Sebab dia boleh hubungan rapat. Nampak? Sebab tu kita marah awak tu, awak kena jauh 1 meter. Kalau awak rapat, dia batuk, dia bersin, dia bercakap, air liur dia tersembur. Okey? Yang kedua, makanan dan air. Awak sharing makanan, awak sharing air.
Okey, sebab tu kalau awak tengok bila awak batuk bersin, awak minum air mineral, kawan awak pun minum air mineral tu juga, botol yang sama, esok sakit tekak selalu. Okey, lagi penyebaran melalui udara dan titisan udara. So COVID-19 ni dia berjangkit kerana duduk rapat, hubungan rapat, berbual rapat. Yang kedua sharing makanan dan air. Kemudian melalui udara dan titisan udara. So 4 ni salah. Okay. Kenapa salah? Lepas ni kita tengok. Okay. Yang ni influenza tadi deh. Kalau awak takut awak pening, awak bertukar dengan COVID. So ini adalah influenza. So influenza ni dia sesama lah. So kalau awak tengok sini, gejala dia adalah demam, sesama, sakit tekak, batuk, sakit kepala dan sakit badan. So kalau awak tengok di sini, gejala dia lebih kurang sama dengan COVID-19 deh. Lebih kurang sama. Okey. Sekarang kita nak masuk tajuk vektor. Okey, vektor ni ialah sesetengah patogen organisma lain seperti nyamuk dan lalat. Jadi nyamuk ni tolong bawa virus. Lalat tolong bawa virus. Jadi nyamuk dan lalat ni kita kata vektor. Okey? Nyamuk ni dikenali sebagai vektor sebab dia tolong sebar penyakit patogen tadi. Okey. Membawa patogen dan menyebabkan penyakit tertentu. Contoh, bakteria Vibrio cholera dipindahkan kepada manusia melalui badan lalat yang hinggap pada makanan. Awak faham tak? Lalat tu, okey, lalat tu dia ada bakteria Vibrio cholera. Bila dia singgah atas makanan, manusia pun makan makanan tu. Maknanya lalat tu adalah vektor yang membawa bakteria jenis Vibrio cholera. Apabila seseorang telah dicemari oleh Vibrio cholera, maka mereka akan mendapat penyakit kolera. Penyakit kolera ni ialah penyakit taun. Cirit-birit, sakit perut, muntah. Tu ialah penyakit kolera, taun. So ini nama saintifik untuk lalat Musca domestica. Ni nama saintifik. Ingat genus ni, huruf besar ni, M tu genus, D tu species. So nama dia Musca domestica, lalat. Lalat ni vektor membawa penyakit keracunan makanan, kolera. Okey, virus denggi. Virus denggi dipindahkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk jenis Aedes aegypti. So nyamuk Aedes aegypti yang berbelang-belang ni, dia membawa penyakit demam denggi. Kalau demam malaria dibawa oleh nyamuk, apa? Tu kena tahu Kena bezakan. Kalau Aedes aegypti ni bawa demam denggi. Kalau demam malaria, cikgu tak nak sebut sebab semalam cikgu dah sebut dah. Nanti awak cari. Sebab pernah naik exam, dia suruh bandingkan. Bezakan, bukan banding bezakan. Demam denggi dengan demam malaria. Tolong take note sikit. Okay, kemudian bakteria Salmonella typhi dipindahkan kepada manusia melalui makanan dan air yang dicemari oleh lipas. Lipas pun pembawa juga. So kalau awak pernah tengok iklan pejabat kesihatan, dia panggil lilati. Dia kata jauhi lilati, hapuskan lilati. Apa dia? Lipas, lalat, tikus. Lipas, lalat, tikus. Kenapa? Sebab tiga-tiga ni adalah vektor yang membawa penyakit, yang membawa patogen. Okay, jelas Okay. Ni soalan cikgu buat. Okay, cuba kita tengok Rajah 9.1 menunjukkan situasi bermasalah dalam suatu persekitaran. Okay, cuba tengok betul-betul gambar tu. Okay, cikgu nak tanya. Cikgu nak tanya, Wan Nur Alia Nabilah. Situasi apa tu? Wan Nur Alia Nabilah, situasi apa tu? Wan Nur Alia Nabilah ada ke? Ada ke? Cikgu tanda tadi. Situasi apa tu?
Ain Yasmin? Ain Yasmin, situasi apa tu? Situasi Nur Najwa? Ha, situasi apa? Cuba perhati molek, situasi apa tu? macam banjir cikgu. Banjir lah, jangan macam. Banjir. Kampung, sengit. So nampak tak banjir, jangan takutlah. Okey, so soalan tanya sebaran penyakit, terangkan. Okey, so dia tak cakap situasi apa. Jadi bila awak kata situasi ni situasi banjir, awak dah dapat satu markah. Okey, cikgu nak tanyalah lagi. Nurliana Izzati, agak-agak awak lah. Ni, Liana Izzati. Cikgu boleh balik sekat-sekat tadi. Penyakit apa? Kolera. Aku cikgu tak marah salah. Kita nak tengok awak punya ni. Penyakit Bila banjir penyakit apa? kolera. Kolera. Penyakit Apa? Sebab air cemar. Air cemar. Apa dia pergi minum air cemar tu? Ya, dia pergi minum air cemar tu lah. Okey, kita tanya lagi. Nur. Ya. Okey, kita tanya Nur Anis Kristina. Lagi selain daripada kolera, taun. Penyakit apa lagi? Kalau daripada banjir ni. Cepat, cikgu nak bincang soal jawapan dia ni. Anis Kristina, agak-agak penyakit apa lagi yang boleh terhasil daripada kejadian banjir ni? Anis? Okey, kita tanya Nasuha. Nasuha, penyakit apa Nasuha daripada banjir? Nasuha? Ya, cikgu. Penyakit ke apa lagi selain daripada kolera taun tu? Kenapa? Tahu lah, saya tahu kolera. Tak tahu je. Saya tahu kolera Tak je, tahu. cikgu. Ya. Rasa-rasa penyakit ke apa? Kecing tikus. Boleh Cikgu, kencing tikus, kalau boleh. salmonella Boleh boleh kencing lah. tikus, ya. Salmonella boleh juga. Okey. So kita tengok jawapan dia dah. Okey. So nampak tak P1 ni, apa situasi dia? Jawab dulu situasi banjir kilat, banjir saja pun dah dapat satu markah dah. Jangan takut. Okey? Okey, so yang pertama kita bagi tahu dulu sebelum kita nak pergi kepada penyakit tu, kenapa boleh jadi penyebaran penyakit? Kenapa bila banjir ni akan ada penyebaran penyakit? Yang pertama kerana kekurangan sumber air yang bersih. Kerana sumber air yang bersih. Nak ambil air mana kak? Sebab dah banjir dah semua. So dia akan jadi penyakit bawaan air. Penyakit bawaan air. Menyebabkan mangsa banjir terpaksa minum air yang tercemar. Tercemar oleh apa? Tercemar oleh patogen atau bakteria Vibrio cholera tadi. So menyebabkan penyakit kolera atau taun. So jadi dah satu penyakit dah. Okey, kemudian bila dia kena penyakit taun kolera, mangsa akan mengalami cirit-birit teruk, muntah, sakit perut, kekejangan kaki. Boleh? Ni satu penyakit ni. Okey, kemudian yang kedua, selepas banjir, air tu akan bertakung ke? Bertakung dalam tin, bertakung. Kan tempat tu tak kering, jadi air bertakung menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Menyebabkan penyakit demam denggi. Jadi mangsa akan mengalami panas
naik ruam-ruam, sakit badan, muntah, sakit kepala. So ni tiga ialah bila banjir tiada kemudahan kumbahan yang sesuai. Air kumbahan lah. Sebab awak berok, dia tandas tu dah tenggelam ke. Jadi masuk dalam air banjir. Tahik tu akan terapung dalam air banjir. Yang kedua, awak nak basuh mana tangan awak? Tangan yang tidak dicuci selepas ke tandas sebabkan makanan itu dicemari oleh virus menyebabkan penyakit hepatitis. Hepatitis pula. Ini penyakit yang ketiga. Okey, lagi. Penyediaan makanan dan minuman yang tidak sempurna. Kalau awak duduk pula tempat tempat pemindahan banjir dengan toiletnya tak ni, air pula tak ada. Penyediaan makanan dan minuman yang tidak sempurna dicemari oleh patogen atau toksin yang dirembeskan oleh bakteria E. coli salmonella. Menyebabkan keracunan makanan, mangsa mengalami loya, muntah, sakit perut, cirit-birit, demam, sejuk. So ini penyakit yang keempat. Penyakit yang kelima ialah penyakit leptospirosis atau kencing tikus. Boleh nak tulis kencing tikus pun tak apa. Okey. So menyebabkan demam, sakit kepala, sakit pada abdomen, berjangkit kepada manusia sekiranya tersentuh air banjir. Sebab tu kalau banjir jangan main air banjir. Jangan main air banjir sebab kita tak tahu dalam air banjir tu kemungkinan ada kencing tikus. Okey, awak ni bila banjir je dia ambil gambar main air banjir ke deh. Okey, boleh? Okey, so ada 5 penyakit, ingatlah 5 penyakit akibat bawaan air, penyakit banjir deh. Okey. Yang ni kita tak buat lah Yang ni tak buat lah sebab mungkin nanti selepas habis syllabus semua kalau dia nak juga projek kita buat. Okey, kemudian last dah ni. Kesan patogen terhadap kesihatan manusia. Dan badan dalam pelbagai cara. Virus atau bakteria akan menyebabkan kita sakit dengan cara membunuh badan. Jadi virus ni dia akan bunuh sel badan, merencatkan fungsi sel badan. Ada patogen yang merembeskan toksin yang menyebabkan kelumpuhan atau merosak metabolisme badan. Okey, jadi dia macam-macam cara lah. Dia bunuh sel badan kita, dia menghentikan fungsi sel badan kita, dia merembeskan toksin yang beracun, menyebabkan kita jadi lumpuh, menyebabkan metabolisme badan kita berhenti, jantung kita stop, paru-paru kita berhenti. Macam contoh COVID contoh coronavirus, dia menghentikan paru kita. So kita pun matilah. Okey, ni contoh-contoh patogen. Okey, dia bagi contoh patogen virus. Contoh penyakit hepatitis B. Simptom penyakit ni akan jadi radang, sirosis hati. Sirosis hati tu maksud dia hati awak akan membengkak, bernanah, bekok-bekok bernanah merah. Okey. Lagi abdomen akan membengkak. Abdomen ni perut. Perut awak akan jadi bekok. Kulit dan warna lapisan sklera mata jadi kuning ni. Mata awak akan jadi kuning dan boleh menyebabkan kematian. Dia akhir sekali kulit awak akan jadi kuning. Mata kuning, kulit kuning, perut buncit, maknanya abdomen jadi bengkak, maknanya masalah hati lah tu. Okey, bakteria. Bakteria membawa penyakit tuberkulosis. Dia bagi contoh penyakit tuberkulosis. Penyakit tuberkulosis ni adalah penyakit TB. TB ni apa cikgu? Hak batuk tubik darah tu. Batuk keluar darah. Batuk keluar darah. So simptom dia ialah orang tu akan hilang berat badan, dia jadi tak berselera makan, batuk berdarah, sesak nafas dan akhirnya mati. Okey, seterusnya contoh protozoa. Contoh penyakit dizenteri. Orang tu akan sakit perut, cirit-birit, muntah. Kemudian contoh kulat membawa penyakit panau. Panau kenal ke? Iaitu tompuk-tompuk putih atau merah jambu pada kulit. So kita tengoklah sikit. Ni contoh hepatitis B. So hepatitis B ni ingat hepatitis dia ada banyak So hepatitis B penyakit radang hati. Okey, penyakit radang hati. Penting
Hepatitis B berlaku di kalangan kumpulan berisiko tinggi seperti penagih dadah yang menggunakan suntikan, individu yang mempunyai beberapa pasangan seksual dan anggota perubatan, contoh doktor pakar, doktor bedah, doktor gigi. Sebab apa kena ke doktor ni? Sebab dia rawat orang takut jakit ke dia dah. Okay, ejen dia ialah virus hepatitis B. Cara jangkitan dia berjangkit melalui sentuhan dengan cecair badan. Kita tersentuh dengan cecair badan yang ada virus tu. Seperti air liur, air mani, cecair faraj. Pemindahan darah, produk darah tercemar, hubungan seksual melalui jarum suntikan tercemar. Jangkitan juga boleh berlaku daripada ibu kepada bayi semasa hamil. Nampak? Okay, so hepatitis B ni yang cikgu kata perut jadi, abdomen jadi bengkak, perut dia jadi buncit macam busung tu, hati dia jadi rosak, jadi bernanah, jadi merah, jadi bengkak, sekali mata jadi kuning, kulit kuning, mati. Okay. Ni penyakit TB pula. Penyakit TB ni cikgu kata tadi batuk-batuk berdarah. Dia disebabkan bakteria yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Ia juga dikenal sebagai batuk kering. Ia disebar melalui udara. Apabila pesakit mempunyai kuman aktif batuk. Dia batuk, kita tak tahu dia ada TB rupanya. Sekiranya tidak dikesan pada peringkat awal, ia boleh merebak ke otak, tulang, kelenjar, limfa, buah pinggang dan kulit. Ada seorang kawan cikgu, anak dia doktor, merawat pesakit TB, terkena ke dia jadi lumpuh sekarang ni. Okay. Seterusnya dizenteri. Dizenteri adalah penyakit usus yang disebabkan oleh bakteria seperti Salmonella dan Shigella. Bakteria ini boleh merebak melalui sentuhan terus dengan bakteria di dalam najis. Bakteria-bakteria tersebut boleh tersebar melalui makanan yang tercemar atau dengan minum atau berenang di dalam air yang tercemar. Cikgu teringat dengan rencana yang cikgu baca. Cikgu lupa dah perempuan tu nama apa. Nama dia Mary kot. Dia ni seorang tukang masak. Ni zaman dulu-dulu di negara barat. Dia tukang masak. Jadi dia ni tak basuh tangan selepas dia buang air besar. Jadi pada zaman, Jadi pada masa tu, setiap kedai yang dia kerja, semua orang kena ni. Ramai yang kena dizenteri ni, penyakit usus. Ada rencana dia, nanti cikgu cari. Okay, jadi dizenteri boleh disebabkan beberapa punca. Jangkitan bakteria adalah penyebab utama dizenteri. Contoh Shigella, banyak lah ni. So yang paling popular Salmonella. Okay, dan akhir sekali panau. Panau ni yang macam ni lah yang awak nampak bintik-bintik putih ni. Jadi panau ni dia berlaku pada lapisan luaran kulit disebabkan oleh jenis Malassezia. Kulat ini ditemui pada bahagian kulit di mana terdapat banyak penghasilan sebum minyak pada bahagian dada, belakang badan, muka dan kulit kepala. Sebab tu kalau awak tengok orang yang ada panau ni biasanya dekat badan dia, dekat muka, Okay, jadi mana rupa kulat tu? Ni, rupa kulat tu. Okay. Boleh Okay, dan akhir sekali kita masuk praktis formatif habis ni. Mengapakah virus tidak dikelaskan dalam sistem 6 alam? Okay, virus apabila berada di luar perumah tidak dianggap sebagai organisma hidup. Cikgu dah ceritakan virus ni dia tak hidup duduk di luar. Kerana virus wujud sebagai hablo di luar. Jalankan sebarang proses hidup. Di luar dia tak hidup. Dia tak buat proses hidup. Tapi bila masuk dalam badan perumah, dia mula dah hidup, dia membiak, dia menghentikan proses metabolisme kita. Okay, yang kedua, mengapakah parasit kebiasaannya tidak membunuh perumahnya? Sebab kalau dia bunuh, dengan dia lah matinya. Okay, jadi supaya parasit mendapat keuntungan daripada hubungannya dengan perumah secara berterusan. Jadi dia tak bunuh lah. Kalau bunuh, dia tak ada makanan. Okay, nombor 3. Apakah maksud simbion? Jelaskan jenis-jenis simbion. Okay, simbion merupakan suatu organisma yang mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan suatu organisma lain yang digelar perumah. Terdapat 2 jenis simbion, iaitu ektosimbion yang hidup di luar dan endosimbion yang hidup di dalam badan perumah. Okay, soalan 4.
Nyatakan maksud patogen. Patogen ialah mikroorganisma yang membawa penyakit. Berikan 3 contoh patogen dan vektornya. So contoh Vibrio cholera, vektor dia lalat tadi. Kalau virus denggi, nyamuk Aedes aegypti. Kalau Salmonella typhi, vektor dia dibawa oleh lipas. Okey, so cikgu habis di sini. Nanti selepas ni, lepas kelas ni, cikgu akan hantar senarai nama yang ada tugasan poster tadi. Okey, so kita berhenti sini. Ada apa-apa nak tanya? Okay, ada apa-apa nak tanya? Tak ada dah. So kalau tak ada apa-apa, kita jumpa bila bersemuka nanti dah. Itu pun kalau cikgu tak, kalau apa-apa cikgu bagi tahu pula dah. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. So kelas esok tak ada dah. Kelas esok tak ada dah. Dah habis dah. So praktis formatif, sumatif. Okey, Assalamualaikum. Cikgu. Ya. Cikgu, Ya. Nurul Syafiqah Sifat masuk. Nurul Syafiqah. Kelas mana 5 Syifa. Kelas mana? 5 Syifa. Okey. Cikgu, Hmm. Syah Izzati masuk dah. Kelas mana tu? 5 Ilham. Nama Ilham deh. Okey. Tanda dah. Okey, terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Hmm.